Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh, sehinggalah dalam kitab dia pedoman sembahyang berjemaah, sehinggalah perkataan beliau kat mana kat mana? Muka surat 32. Gapo dia cara baca dia? Adapun makmum muafiq. Sekat tu mula-mula ayat. Adapun makmum yang muafiq yang datang syok akan baca Fatihah atau belum baca, atau ingat ia akan ketiadaan baca padahal sudah rokok ia rokok dah, dan sudah rokok imamnya, maka tiada harus ia makmum muafiq saat ni kembali baca Fatihah. Hanya wajib mengikut imamnya dan tambah rakaat itu kemudian daripada salat imam. Makmum muafiq dia syok baca Fatihah, ataupun dia yakin dia tak baca Fatihah, tetapi dia sudah rokok dah. Sama ada tu imam pula, tu imam rokok dah. Kalau dia rokok awal, tu imam tak rokok lagi, ada peluang dia nak kembali berdiri semula. Ni tu imam pun rokok dah. Maka lagu mana? Allah, saya tak baca Fatihah saat ni. Galik ko, koya ko, lupa ko, gapo. Maka lagu mana? Rakaat tu dia kira hanguh kerana tak baca Fatihah, dan dia kena tambah rakaat lagi lepas pada tu imam bui salat. Tu makmum muafiq dia. Makmum masbuk tak perlu baca Fatihah. Kita sebut dah kerana Fatihah dia sudah ditanggung oleh imam. Maka telah selesai daripada menyatakan muafiq, masuklah menyatakan masbuk. Habis dah tajuk muafiq, habis dah. Makmum muafiq habis dah, makmum masbuk pula. Apa makna makmum masbuk? Makmum yang tidak sempat berdiri dengan tu imam qada bacaan al-Fatihah. Makmum muafiq, makmum yang sempat berdiri dengan tu imam qada bacaan al-Fatihah. Tu beza dia. Makmum muafiq wajib kena baca Fatihah kerana Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Makmum masbuk pula tak perlu baca Fatihah
Kerana Fatihah dia sudah ditanggung oleh imam dia. Maka dia baca sekadar dia sempat sahaja. Kalau bismillah pun tak apa. Tak baca langsung pun tak apa juga. Maka ialah mereka yang tiada mendapat masa baca Fatihah dengan baca pertengahan. Tidak kira baca imam dan tidak kira baca makmum. Tu maksud makmum masbuk, yakni makmum yang tidak sempat masa berdiri. Dan sunat pada hak masbuk bahawa membaca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Sunat hukum dia, kita mari lewat dah akad takbir tak suduk koya baca doa iftitah. Pakai akad takbir tu bismillahirrahmanirrahim lalu. Jangan duduk baca doa iftitah kecuali kita yakin kalau dengar baca surah doa iftitah pun kita dah baca Fatihah. Tu lainlah. Contohnya tu imam tu suhu baca lama. Ataupun tu imam tu baca surah panjang-panjang. Surah Yasin. Tu imam baca panjang. Kita pun kita mari lewat dah. Tu imam dak baca Yasin. Maka kita pun baca doa iftitah, baca Fatihah. Tak apa. Tapi kalau tu imam dak baca surah ataupun tu imam baca cepat ke, kita tak tahu tu imam ni setara mana, maka akad takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, tak payah baca doa iftitah. Dia kata baca Fatihah selalu lepas takbiratul ihram. Sunat lagu tu. Wajib ke tak? Tak wajib. Sunat buat lagu. Kecuali bahawa zon ia. Yakni kecuali sunat baca doa iftitah lalu. Tak sunat baca Fatihah lalu, baca doa iftitah dulu. Ya zon ia akan mendapat Fatihah serta baca sunat. Baca sunat doa iftitah pun dah, baca Fatihah pun dah, kerana tu imam baca panjang misalnya. Ya sekot je. Maka mendatangkan ia makmum dengan dia dengan benda sunat saat ni. Maka jika membimbing masbuk, yakni duduk bersibuk masbuk saat ni dengan baca sunat seperti baca ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duk baca a'udzu billah. Patut kalau dia baca bismillah surah Fatihah tu dah lah 2 ayat kau misalnya. Atau dan doa iftitah Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu, baca doa iftitah. Atau diam ia satu masa Allahu akbar senyap gitu. Orang kalau baca Fatihah dia buat senyap lagu tu, tak tahu duk mikir gapo dia, pelik sungguh orang ni. Kemudian daripada takbirnya, lepas pada takbir dia baca a'udzubillah. Lepas pada takbir dia baca doa iftitah. Lepas pada takbir, dia. Sepatutnya dia baca Fatihah. Lagu mana? Nescaya wajib baca daripada Fatihah, qadah baca hak sunat. Kalau dia baca doa iftitah 2 ayat, maka wajib dia kena baca surah Fatihah juga 2 ayat. Misalnya baca Allahu Akbar, dia pun baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia baca a'udzubillah. Maka seayat, maka tu imam rokok dah. Dia jangan rokok. Dia kena baca Fatihah ganti hak dia baca sunat. Patut kali dia baca surah Fatihah dah saya. Maka dia kena baca bismillahirrahmanirrahim. Patut rokok. Apabila rokok kalau dah ngata imam dapat rakaat, tak dah pakai tak dah rokok. Rakaat tu maka turun sujud sekali ngata imam. Dan qada masa diam kerana taksir. Dia kena bacalah surah Fatihah, qada baca hak sunat dan qada baca qada masuk hak dia saat ni kerana taksir cuai dia. Patut dia baca surah Fatihah selalu nyogi baca auzubillah, baca benda-benda sunat. Dan diuzurkan dia ketinggalan dengan imam hingga 3 rukun yang panjang juga. Siapa dia? Atas perkataan Syekh Rafi'i dan Nawawi dan Burawi. Imam Nawawi kata apabila dia terbaca benda sunat, sepatutnya dia baca Fatihah, maka nyogi baca benda sunat, hak muktamad dia kena baca benda Fatihah qada baca sunat.
Tetapi katanya Imam Nawawi, dia kena baca gitu. Ya, kena baca lagu tu juga. Tetapi dia diberi uzur sehingga 3 rukun yang panjang. Dia beri hukum apa ni? Hukum muafiq bagi dia. Dia asal cerita lah. Ni cerita makmum masbuk. Tiba-tiba diberi hukum muafiq kerana dia nak baca Fatihah. Tu pendapat siapa dia? Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan Imam Burawi. Khilaf bagi jam'ul muhaqqiqin. Bersalah dengan hukum sekumpulan ulama muhaqqiqin. Bahawasanya orang masbuk itu tiada diuzurkan kerana taksirnya. Hak ni hak muktamad. Sekalipun hak ni Nawawi, Rafi'i, Burawi kata lagu tu, tetapi hak muktamad jam'ul muhaqqiqin kata orang ni tak diberi uzur kerana dia cuai. Patut dia baca Fatihah, tiba-tibanya pergi baca benda sunat. Pas lagu mana hukum dia? Dan menjaza dengan demikian itu oleh Ibnu Hajar dalam topoh dan fatwanya. Fatwa Ibnu Hajar fatwa Ibnu Hajar ni ada 2. Fatwa Fiqh Kubra ada, fatwa Kubra ada. So lagi al-Fatawa al-Hadisiyah dia. Dan atas perkataan ini, jika tiada mendapat ia akan email dalam rokok dengan sebab membaca Fatihah qada baca hak sunat itu bakal ke mana? Luputlah rakaatnya. Habis rakaat dia sebab dia hukum makmum masbuk, dia akan dapat rakaat jika dia sempat rokok dengan email. Katanya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Burawi kata dak, ia jadi macam seolah-olah makmum muafiq. Dia kena baca Fatihah, biarlah email pergi mana-mana, pergi semaya strik pun asal jadi benar ke ketinggalan 3 rukun panjang-panjang. Dan jangan ia rokok, hanya wajib mengikut imam turun sujud. Apabila dia lagu tu, tak imam rokok. Ya pun dia rokok. Okey, dia rakaat. Kalau acu dia nak rokok, tu imam pun bikah bangun. Tu imam duduk iktidah, maka dia tak perlu lagi rokok. Turun dengan tu imam, pakai tak payah rokok, pakai sterik dengan tu imam pergi sujud. Maka rakaat ni dia hanguh, kena tambah rakaat lagi. Wajib mengikut imam turun sujud. Dan jika tiada, dia tak hukum sujud lagu tu, batalah sembahyang dia. Jika mengetahui dan sengaja ia. Dan berkata Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad. Syarah Irsyad. Nama apa dia tahu? Fathul Jawad ke apa dia nama? Syarhul Irsyad. Irsyad ni Ibnu Mukri. Pengarang dia nama Ibnu Mukri. Dia tahun 900. Tak silap ambo tahun 900. Ibnu Mukri sezaman dengan Syekh Ismail Al-Jabarti. Dia 2 orang ni satu tempat, satu kawasan, satu masa. Syekh Ismail Jabarti ni asal sebelah Afrika. Berpindah duduk di satu negeri di Zabit di Yaman. Tepatnya tepat Uwais Al-Qarani. Tu kawasan dia. Pada masa tu ada seorang ulama wali juga, alim di dalam ilmu fiqh, dipanggil Ibnu Mukri. Mata Irsyad ni, Syarah Irsyad. Zaman tu juga ada seorang wali majzub dia panggil. Dipanggil Syekh Ismail Jabarti. Satu hari ada orang curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Sana dia perok lembu. Kalau dia Yaman, ditaring, payah nak tengok lembu. Duduk 10 tahun tak je tengok lembu. Utuh dengan kambing saja. Kalau sebelah Zabit ada lembu. Curi lembu Syekh Ismail Jabarti. Maka moga curi lembu Tok Wali, mudahlah. Lu Tok Wali pergi. Tok Wali pergi rumah dia tu. Mu curi lembu aku, dia kata mana lembu? Lembu demo lagu mana? Lembu ambo tahu ambo ke wali. Ambo tahulah demo curi. Nyong apa dia? Tak leh. Tak leh ambo tak percaya. Budak ni tak percaya kata ambo. Kita pergi jumpa dengan qadi. Tok qadi pada masa tu Ibnu Mukri dia panggil. Gilah jumpa dengan Ibnu Mukri. Katanya Syekh Ismail Jabarti bawa lembu, bawa orang hok curi tu.
Dia kata Tok Qadi, Syekh Ibnu Mukri ni. Ni dia curi lembu aku ni kata. Katanya Ibnu Mukri kata, Syekh jangan dok tuduh orang Syekh. Curi-curi ni kena ada bukti, kena ada gapo. Katanya Syekh Ismail Jabarti, mu tak percaya kat aku. Mu tak percaya kau kat aku nipu kau. Mu tak tahu kat aku jenis wali jenis gapo. Katanya Ibnu Quri, betul. Kita percaya kata Syekh Ismail ni wali, tapi mari bukti je. Katanya Syekh Ismail tak ada. Kalau tak ada kita tak boleh royak kata ni lembu Syekh Ismail. Katanya Syekh Ismail tak apa. Maka Syekh Ismail kata, tak apa, hamba ejah. Syekh Ismail pun paling ke lembu tu. Lembu. Mu hok siapa dia sebenarnya? Katanya Syekh Ismail Jabarti. Lembu tu kecek, engkau wali juga. Wali tu kata, hamba ni lembu milik Syekh Ismail Jabarti. Lembu kecek. Katanya Ibnu Mukri, betul. Lembu tu ngaku hok Syekh. Tapi hamba tak boleh terima penyaksian seekor lembu. Hamba kena pegang syariat. Orang, hamba nak orang. Lembu tak boleh pakai. Syekh Ismail Jabarti kata, mu tak dengar kata. Aku tak nipu. Ni lembu ni orang dah kata dia ni milik aku kata. Tak boleh. Katanya Ibnu Mukri kata, hamba tak boleh nak putus ke hukum lagu ni Ismail Jabarti. Tak boleh lembu. Hamba kena manusia buat mari jadi saksi. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, tak dengar kata pula Ibnu Mukri. Aku tak nipu nak mana. Bumi pegang Ibnu Mukri. Apabila sebut lagu tu, Bumi pun seduk. Qadi Ibnu Mukri. Seduk. Siapa aku? Tok Qadi, royak lembu ni milik saya. Sebab saya mari bukti dah. Saya royak dah, saya nak kata mana, saya tak nipu dah. Ibnu Mukri kata, dak, saya tak boleh nak kata mana. Tak dengar lagi kata. Katanya Syekh Ismail Jabarti. Bumi pegang dia. Roknya pegang. Rok siapa aku pinggan. Royak kata lembu ni milik saya. Kalau tidak saya tak lewat kelik lembu ni. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata tak boleh. Mana bukti? Saya tak percaya lagu mana saya pegang syariat. Nampak? Katanya Ismail Jabarti kata sudah. Tak dengar sungguh Qadi ni. Bumi pegang dia. Seduk siapa sini? Sudah. Katanya Syekh Ismail Jabarti kata, hayat, ni lembu saya. Baru saya boleh lewat kelik. Muka awak Qadi ada kuasa. Saya tak lewat kelik. Tak boleh kedai tuduh hamba curi pula. Katanya Syekh Ismail Qadi Ibnu Mukri kata, tak. Saya tak boleh putuskan. Kalau Syekh buat mari saksi manusia, saya bui lah. Syekh. Tapi lembu hamba tak pakai, Syekh. Hamba tak pakai. Syekh buat lagu mana pun hamba tak pakai, hamba tetap kata lembu ni milik kawan tu. Muka duduk rumah dia kan lembu ni. Syekh dia ambil lembu rumah dia ni. Katanya Ibnu Mukri kata sudah. Syekh Jamal Jabarti kata, Bumi telan dia. Maka ketika Bumi nak telan ni dia, maka Ibnu Mukri kata, ya Rasulullah, jagalah syariatmu. Terbaik Ibnu Mukri. Terbaik Ibnu Mukri nak tergelar dah sini. Maka dia kata, ya Rasulullah, jagalah syariatmu ni atas muka bumi. Terbaik dia tubik. Tubik. Hok curi tu duk main tengok supaya cerita nostal lagu ni juga. Duk tergelar betal lembu kecek. Gosok kali dia mengaku hamba sebenar curinya. Tetapi sama-sama wali dua tu. Sesama ni tahun 900 dia lebih kurang. Cerita ni kalau Wahabi dengan mampu, tentu dah mampu. Nampak? Mungkin Wahabi ni dia mengaji tahap tu je. Tak boleh tak biasa. Jadi payah nak ajak cerita dia. Apabila lagu tu Ibnu Mukri ni tak minat kok Syekh Ismail Jabarti. Sekalipun kawan tu wali, tak. Maka dia wasiatkan, kalau hamba mati guana-guana pun, hamba tak usah tanah sebelah dia. Tak usah tanah sebelah Syekh Ismail Jabarti. Syekh Ismail Jabarti meninggal dulu. Syekh Ismail Jabarti kata, kalaulah Ibnu Mukri dia meninggal, dia mesti tanah sebelah aku. Tak usah. Ibnu Mukri kata tak usah. Hamba tak usah tanya sebelah demo. Biar demo wali pun hamba tak usah tanya sebelah demo. Mana-mana. Meninggal Syekh Ismail Jabarti. Soho ni perkuburan Syekh Ismail Al-Jabarti. Soho di Zabik ni. Zabik ni ramah lah. Tabi'in pun ramah. Sahabat pun ramah. Apabila meninggal dia, maka meninggal lepas pada tu meninggal lah
Ibnu Mukri. Maka dia pun nak pergi tanah lah. Kubur dia jauh dalam berkilo-kilo, belah-belah kilo daripada tempat Syekh Ismail Jabarti. Maka orang pun nak akad. Nak akad lepas pada selesai mandi apa nak akad. Ibnu Mukri nak pergi atas, nak pergi tanah lah, tanah pada dia. Tak boleh nak akad. Tak boleh nak akad lung dia. Tak cakap nak akad. Sudah kata gapo dia salah Ibnu Mukri. Akad-akad tak boleh. Akad-akad tak boleh sekali pisah tanah juga situ. Tanah juga situ. Maka lepas pada tanah mari banjir. Mari banjir yang kuat korek kubur Ibnu Mukri. Buat alu ke mayat dia, geruk ke mayat dia sehingga duduk di sebelah Syekh Ismail Jabarti. Sampai sekarang kalau nak ziarah Syekh Ismail Jabarti kata mu akan tanah sebelah aku. Katanya Syekh Ismail Jabarti tanah sebelah juga kau tu. Tu kerja wali Tuhan Kita ni moga kerja ngaji kerana siji. Siapa bila nak jadi wali. Kerja ngaji bukan kerana nak beramal. Bukan kerana nak kenal Tuhan, nak jadi alim semata-mata, bukan nak khidmat kot Nabi Muhammad, nak jaga syariat dia. Maka Allah Taala mulia ke orang yang ikhlas dengan dia. Orang yang tidak ikhlas tidak dapat kemuliaan itu. Ngajilah boleh PhD, Profesor Madya pun tak keramat siapa mati. Hidup tengok po kayu keramat dia tak keramat. Apa pok kita tak keramat? Sebab kita tak beramal dengan ilmu kita. Sedap kata kita tak beramal. Sedap. Ingat dia seorang tu beramal. Ikutlah hamba beri contoh. Jangan duk seru hati kak. Cepat nak seru hati Hamba tak tuju kok siapa-siapa. Hamba tuju kok diri hamba. Tak tahu apa hamba. Tu orang-orang zaman dulu. Ngaji-ngaji nak berkenalan dengan Tuhan. Nak jaga syariat. Nak membela syariat Nabi Muhammad sehingga kekal sampai hari kiamat. Bukan nak jaga perut. Bukan nak jaga mulut. Bukan nak jaga jawatan. Bukan nak jaga pitih. Bukan nak jaga pangkat. Bukan nak dapat goni, title goni. Macam-macam manusia lah ni. Maka ilmu tidak membimbing. Semakin mengaji, semakin pandai, semakin jauh dengan Tuhan. Semakin benci wali-wali Tuhan. Tu. Tu syarah irsyad. Kita irsyad. Irsyad ni payah ni. Siapa dia mengaji dulu, ulama sebelum daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi timbul, maka orang ngapa mata irsyad ni. Tetapi apabila mari Imam Nawawi, orang ngapa mata Minhajut Talibin Imam Nawawi. Katanya Ibnu Hajar dalam mata irsyad dia, syarah irsyad Ibnu Mukri, syarah dia bermula akrab. Yang lebih dekat kepada benar ialah perkataan Rafi'i dan Nawawi. Yakni bagaimana pendapat Rafi'i Nawawi? Yakni diberi kelonggaran kepada dia seperti muwafiq. Ibnu Hajar sokong pula dalam kitab dia Syarah Irsyad. Tetapi dalam topoh dan dalam fatwa dia kata tak hukum laku lain. Sudah nak pergi hok mana? Nak pergi hok dalam Syarah Irsyad ke nak pergi hok dalam topoh? Pergi dalam topoh lagi. Kerana dia syarah paling mutaakhirin dan kitab yang paling muktamad Ibnu Hajar. Maka kalau bercanggah kena pegang hok dalam topoh lagi. Dan atas pendapat inilah kebanyakan ulama mutaakhirin, ulama-ulama sezaman dengan Ibnu Hajar. Yakni Ibnu Hajar sebut dalam topoh dia sendiri, dia kata hukum masbuk. Ya kalau dia rokok, dia lah. Tetapi ya kalau menurut dalam Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad, dia ikut pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Berarti selain daripada Ibnu Hajar, semua sokong pendapat Rafi'i dan Nawawi. Adapun apabila rokok masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah. Apabila dia lagu tu, dia pun rokok. Dia baca benda sunat, dia pun tak baca Fatihah langsung. Makmum masbuk, sibuk dengan benda sunat. Patut dia kena baca, qada baca Fatihah, qada baca sunat sana ni. Nyong kita baca pakai rokok selalu. Lagu mana? Dia kata, apabila rokok makmum masbuk itu dengan ketiadaan membaca Fatihah qadah wajib itu,
maka batalah sembahyang dia. Batalah sembahyang dia kerana dia tidak baca Fatihah qada dia. Dan ada dalam topoh. Ni pendapat ni, masalah ni paling banyak sekali khilaf ulama. Dalam kitab ni hok disebutnya paling banyak khilaf hok ni. Ibnu Hajar sendiri ada 2-3 pendapat. Hok ni kata 2. Jadi dekat 5 ni pendapat dalam masalah ni. Ada disebut di dalam topoh Ibnu Hajar. Pindah daripada kebanyakan sahabat Syafi'i, ashab Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dipanggil. Dia panggil sahabat Syafi'i. Ashabus Syafi'i. Kebanyakan daripada sahabat Syafi'i bahawasanya masbuk itu apabila rokok imam, rokok ia. Rokok dia. Tidak kata wajib baca Fatihah, dak rokok ia. Dan gugur daripadanya yang tinggal Fatihah. Katanya Ibnu Hajar sebut dalam topoh, bukan pendapat dia dah. Pendapat ashabus Syafi'i. Orang zaman dulu sebelum pada Imam Nawawi dipanggil ashabul wujuh. Apa maksud ashabul wujuh? Ulama-ulama yang mengeluarkan wajah-wajah, wujuh-wujuh. Yakni pendapat-pendapat di dalam mazhab Syafi'i menggunakan kaedah Imam Syafi'i. Tanpa ditahqiq ke, ditashih ke hok mana betul, hok mana kuat, hok mana gapo. Maka pada masa tu ulama hanya waktu berhukum saja, burak-burak dipanggil ashabul wujuh. Maka dipilihnya Ibnu Hajar sebut dalam topoh kata pakai rokok selalu gugurlah Fatihah. Dan dipilih akan dia. Pendapat ni dipilih bahkan merajihkan oleh ulama mutaakhirin. Jadi ulama mutaakhirin kata tak payah ganti Fatihah saat ni. Jadi diganti Fatihah tu ada khilaf dah. Jadi semua masalah ni ada 5. Boleh buat khulasah tak? Boleh buat khulasah tak masalah ni? Kau tak tahu alik-alik jatuh dah. Dia ambak kau tak ngaji? Nak uji. Boleh buat tak khulasah dalam masalah ni? Merajih oleh ulama mutaakhirin akan dia. Pendapat mutaakhirin sokong pendapat ni pula. Dan memanjat mereka itu akan mengambil dalil-dalil baginya. Maka ulama mutaakhirin wak mari dalil, wak mari hujah. Alhasil keputusannya, keputusan natijahnya dua pendapat, 2 go dipanggil. Kalau ditaring dipanggil go. Qaf dia baca dengan go. Berapa go dia mengapa? Bukan go sumak go tu. Bola sepak tu, go ni pendapat. Kalau bahasa go 2 go tak payahlah. Paling kurang 40 go baru kena. Yalah hasil dia kata ada 2 gol, 2 pendapat. Pada masbuk yang membimbangkan dengan baca sunat. Jadi kalau nak tulis hasil dia tulis gini. Makmum masbuk baca benda sunat, buat garis buat 2 gitu. 2 pendapat. 1 gol wajib tulis. Wajib baca Fatihah qada hak sunat. Sependapat kedua tidak wajib baca Fatihah baca hak sunat. Hak wajib pula baca hak qada sunat pula. Okey, kalau dia rokok pula. Tengok dia pecah pula. Qada baca hak sunat itu dan khilaf pula kata, khilaf pula. Kalau hak baca wajib baca pula ada khilaf pula. Bawah perkataan wajib baca ada khilaf pula 2 pula kata. Kata ke diuzurkan meninggal dengan imam. Siapa dia diuzurkan meninggal dengan imam? Pendapat apa dia? Nak ngaji tok pekoh lagu mana. Baru kitab ni pisiak lagu ni tak boleh ngapa dah. Nawawi Rafi'i Buwawi. Ulang. Kata ke tidak diuzurkan, kena baca juga. Ni mutaakhirin pendapat Ibnu Hajar dalam topoh. 2 dah pecah. Dan 1 go pula 3 pecah. Tiada lazim masbuk itu membaca qada hak sunat. Ni apa dia? Hak disebut dalam apa? Dalam syarah Irsyad, Imam Nawawi nakal, Imam Ibnu Hajar nakal. Pendapat Imam Rafi'i pula kata, apa dia? Tidak wajib nak baca membaca qada hak sunat. Tak bacalah sunat. Bahkan apabila rokok imam, rokoklah makmum itu. Wallahu a'lam katanya dia. Dia ambak kau tak tahu pak ni.
Nak buat khulasah mengaji ni. Oh, berat. Ada pun muafiq yang membimbing dengan benda sunat. Oh, sekat tu dulu. Nampak nak pening dah tu. Baru tahu. Nak jadi orang aling lagu mana. Kitab ni pisiak ni pun pening. Mabuk alik atas alik. Titik tak ada, baris tak ada, goni tak ada. Apa hukum buat basah kambing dengan kayu hok orang roboh daripada surau masjid buat baru, kayu tu kita buat basah kambing. Okey. Awak ambil kayu tu lagu mana? Cara awak ambil tu. Awak beli. Kalau awak beli contohnya nazir masjid tu kata muka kayu tu tak guna dah, maka saya jual lah. Ambil pendapat kata boleh jual seperti mazhab Hanafi. Maka kawan ni pun belilah kayu tu, maka dia pun buat basah kambing. Harus. Tak ada masalah apa dia. Tetapi bagi pendapat kata tak boleh jual dan kekallah barangnya wakaf tu, maka tak boleh buat basah kambing. Haram hukumnya. Kerana kayu itu sudah diwakafkan untuk dijadikan masjid. Tiba-tiba dibuat basah kambing, maka khianat kepada barang wakaf. Lagu tu. Jadi tengoklah demo ambil. Kalau nazir kata tak apalah, bui dah barang ni macam tak pakar dah apa. Maka nazir barang wakaf adalah AJK masjid. Kalau AJK tu beri saja ke, jual ke apa dia yang akan bertanggungjawab. Ya tengoklah hok mana molek. Pada duduk bazir saja duduk biar lagu tu, sekurang-kurangnya kita boleh beri kayu ni untuk manfaat juga. Khilaf ulama dari sudut tu. Nasihat untuk kekal istiqamah melawan nafsu untuk pemuda. Pertama, jangan ada dekat dengan kita benda-benda yang menyebabkan naik nafsu. Jangan tengok pemandangan yang menyebabkan kita nak buat maksiat. Kalau boleh handset tu tohuk, jangan ada handset. Kalau boleh jangan pergi tempat-tempat yang menyebabkan naik nafsu. Duduk tempat-tempat molek. Duduk masjid. Kekak tengok tu email naik nafsu. Tengok tu email naik nafsu dah berat lagu tu. Jadi jangan tengok benda-benda yang menyebabkan naik nafsu, benda-benda yang menyebab. Kalau ada laptop tu huk laptop. Kalau ada handset tu huk handset. Boleh jaga dah diri kita sekurang-kurangnya. Jangan pergi tempat-tempat yang menyebabkan kita naik nafsu. Lepas tu selalu duduk dalam majlis-majlis ilmu. Insya-Allah kita boleh istiqamah di dalam kebaikan. Nabi puji pemuda ni salah satu golongan manusia yang boleh bernaung di bawah aras Tuhan pada hari kiamat adalah pemuda yang membesar di dalam agama. Membesar di dalam agama. Duduk pondok, duduk dalam kawasan agama. Sebab pemuda ni sangat sukar. Payah popok dia nak kawal nafsu. Tu standard dia dah. Rezekilah seseorang yang ketika usia muda dia boleh melepasi semua ujian ini. Sehingga dia berkahwin. Lagu tu. Jadi lagu tu lah. Kita tak kuat lagi bergantung dengan orang kuat. Cari saing-saing yang kuat-kuat. Duduk saing dengan dia. Ustaz nak tanya kenapa saya tengok Ustaz dan Syekh Zainul Asri Kedah pakai je tangan letak kat bawah pergelangan tangan. Ada maksud tertentu ke? Oh ni pakai ni letak ke bawah ni. Je ni letak ke bawah lagu ni lah maknanya. Sebelah kiri letak ke bawah. Masalah pakai je ulama khilaf. Pendapat macam-macam pendapat. Pertama dikiaskan je itu dengan cincin. Maka bila dikias dengan cincin sunat pakai sebelah kanan. Dan kita tengok. Ada kata tak kalau orang lelaki sunat pakai sebelah kiri dan sebelah bawah. Ni pendapat Syekh Nuruddin kata lagu tu. Kerana tujuan orang jatuh pakai je untuk lihat masa. Maka hiasan dia ni, hiasan panggil. Hiasan dia letak sebelah bawah kerana dia bukan nak berhias dengan je. Dia hanya nak lihat masa. Maka dia tengok ke bawah lagu ni. Mana kalau perempuan pakai je dia capu nak ngah berhias, dia pakai sebelah kanan dan je tok sebelah atas. Kerana nampak hiasan dia. Sebelah kanan orang Cina. Orang jatah pakai sebelah kiri. Ada pendapat kata je ini dikias dengan rantai, dengan rata. Maka rantai ni hiasan perempuan. Maka bila hiasan perempuan, tetapi dia ni tak serupa dengan rantai. Kias saja, maka dipakai sebelah kiri. Tak sesuai pakai sebelah kanan.
Ada setengah pendapat kita tengok guru-guru kita tak pakai je. Sebab apa? Sebab khilaf ulama. Boleh pakai atau tidak. Payah pakai apa dia? Je apa dalam poket tu. Hok silok hong tu ke? Hok pakai je, hok kekak, hong tengok. Lepas tu dia buh tu. Dia tak aje pakai je. Antaranya ulama-ulama sebelah Yaman. Boleh kata jari ulama-ulama tua dia hampir semua pakai je buh dalam poket belaka. Dia tak pakai je langit belaka. Cicing? Ya. Tu lagi itulah. Nak pakai hok mana pun boleh belaka. Ustaz minta ijazah gapo-gapo doa untuk orang hilang barang, nak bagi jumpa semula. Pergi cari lah. Pertama kalau barang hilang baru saat ni baru hilang. Ya kena barang tu jangan sampai satu hari satu malam. Pergi cari tempat hok kita rasa kemungkinan barang tu jumpa, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil cari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil cari inna lillahi wa inna. Sambil cari sambil baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, baca ya hafiz 129 kali. Ya hafiz tepat hok mana orang curi tu tubik. Misalnya orang curi tu tubik kok nyela ni, kita duduk depan nyela tu panggil ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafiz ya hafizu ya hafiz ya hafizu ya hafiz. Baca 129 kali. Lepas tu bacalah ayat Quran kata surah Luqman tu apa dia? 119. 119. 119 kali. Lepas tu baca ayat apa dia? Ya Allah Rabbi. Ayat surah Luqman. Hok ayat Quran hok bunyi ya'ti bihallah. Mana-mana butir khardalin fis sama au fil ardi. Sama ada di langit, di bumi, kering ataupun basah, ya'ti bihallah, Tuhan akan buat mari semula. Apabila sebut ya'ti bihallah tu lah, banyak-banyak ya'ti bihallah, minta Tuhan kembali ke semula bagi tu. Insya-Allah lah usaha. Jadi tak jadi tu terah demo lah. Nak ayat lagu mana tak tahu. Panggil polis pun tak jadi juga. Maka bab jadi tak jadi ni orang tak boleh nak jamin, moga bukan Tuhan belaka tu gak. Kecek atas nama usaha belaka. Nak jadi zuhud kena pakai jubah serbai ke? Nak jadi zuhud kena pakai jubah dan serbai di hati. Jangan pakai di luar saja, pakai di hati jubah dengan serbai. Maka jadilah zuhud. Zuhud ini adalah sifat hati, bukan sifat pakaian. Kalulah sifat pakaian, nescaya kambinglah paling zuhud kerana tidak berpakaian langsung. Kambing mana pakai pakaian? Zuhud dia, tak zuhud. Patut apa dia zuhud? Zuhud ini adalah sifat hati, bukan sifat pakaian. Kita sebut dah. Tak syarat pakai jubah, pakai serban. Pakai jubah kelebihan, dapat pahala fadilat. Ya. Pakai serban, dapat pahala dan kelebihan. Ya. Tapi tak menunjukkan zuhud. Ada orang tak pakai jubah, tak pakai serban, tapi hati dia lebih bersih berbanding dengan orang yang berserban dan berjubah. Jadi zuhud ini adalah sifat hati. Ustaz, musim banjir ni banyak orang buat barang elektrik. Saya kutip repair dengan niat nak jual. Apa boleh kau macam tu? Gini, kalau barang orang kena serah ke dia. Tak boleh ambil barang orang. Lain kata tak apalah. Saya ambil lah barang tu rosak dah. Kita pun ambil barang hok rosak, kupu-kupu kita repair jual semula. Tak apa, terpulang pada kita. Tapi kalau barang kena mitok lah. Kalau benda tu dikira harta, benda tu dikira ada nilai, maka kalau kita ambil dihukum mencuri. Tapi kalau benda tu tak dikira harta, dikira sampah, maka kalau kita ambil tak panggil curi. Misalnya benda tu orang panggil sampah, misalnya ikutlah apa dia. Tudung gelas misalnya necak so, orang panggil sampah dah tu, orang nak tohok sampah. Maka kita ambil tak syarat minta izin. Minta izin tu sampah. Sampah demo amo nak ambil. Sampah memang orang nak tohok dah, maka tak perlu ambil minta izin. Tapi kalau benda itu dikira dinilai harta, ada harga, maka kena minta izin. Betul kau perempuan datang period tak boleh ziarah kubur. Moleknya jangan pergi ziarah kubur, makruh. Kerana apa? Kerana perempuan datang period ni menghalang daripada malaikat rahmat. Malaikat muka nakir pula.
Malaikat roki atik ada semacam, tapi malaikat rahmat jauh daripada orang period. Maka kubur ni kita nak suruh rahmat Tuhan turun kepada ahli kubur. Maka kalau perempuan gigi tu takut lari, maka tak molek ulama kata perempuan yang period untuk pergi ziarah kubur. Dosa tak dosa, cuma makruh sahaja. Kalau semaya kena kosak takruk takying, kalau puasa wuduk ibadat lain gana ustaz. Kalau puasa kena takruk takying juga. Aku nak puasa, kosak takruk Ramadan, takying esok hari. Kosak takruk takying juga. Kalau wuduk tak ada lah. Wuduk aku nak wuduk kerana Allah Taala. Saja aku berwuduk kerana Allah Taala. Saja aku mengambil air semaya kerana Allah Taala. Kosak takruk takying ni tak semua niat ibadat kosak takruk takying. Yang penting niat. Ada niat dalam ibadat perlu kosak takruk takying. Tak ada ibadat tak perlu kosak takruk takying. Seperti wuduk kau apa dia. Saya nak tanya pendapat ustaz. Apa hukum isteri menyebarkan aib suami? Misalnya suami curai dengan perempuan lain dengan tujuan untuk memberi pengajaran dan peringatan kepada pasangan di luar sana. Jangan cepat wa alasan. Awak sebar ni kerana betul nak wi penerangan ke, nak wi pelajaran ke, banyak dah pelajaran. Banyak dah kita tengok pelajaran-pelajaran. Tak suruh tambah lagi lah cerita aib orang. Kita balah dengan seseorang pakai dua senyak lah. Akhirat kita bimbang, takut Tuhan buka aib kita. Sekalipun kita buat hujah saya nak wi pelajaran kepada orang lain. Kita bimbang ketika kita sebar tu bukan niat lagu tu. Kita niat nak marah ke dia, nak suruh dia aib, nak suruh dia gapo, maka kita jawab. Baiklah, kalau bab pelajaran ni banyak dah. Dalam TV banyak cerita dah kita tengok pelajarannya. Dalam orang ngajar banyak dah cerita. Tak payahlah kita nak beri pelajaran kepada orang pula. Lebih-lebih lagi pula, sebar aib orang. Kalau aib kita, orang sebar marah ke tak? Marah. Kalau orang kita tak tutup telekung, orang kata orang ni jahat, marah. Maka aib orang ni molek tak suruh sebarlah. Kecuali orang yang hati dia bersih. Kita bimbang takut niat tak comel lah, nyanyolah ke demo. Orang share berapa ribu dah. Pas demo pun cetuh dia. Takut demo menanggung dosa. Rugilah. Biarlah kalau kita balah aib suami kita tu, kita duk taruh sipir dalam poket sudah. Ustaz nak tanya anak lelaki saya umur 11 tahun. Sudah sunat dah. Macam mana tahu dah dia balik. Balik bagi lelaki dan perempuan ada 3 tanda. Ingat pak mati ni. Pertama keluar air mani. Sama ada bermimpi ataupun tidak bermimpi. Keluar air mani. Pada usia 9 tahun ke atas. Umur 9 tahun ke atas keluar air mani. Umur 9 tahun ke atas keluar air mani lelaki dan perempuan. Kedua, genap umur 15 tahun lelaki dan perempuan. Ketiga, haid bagi perempuan saja. 3 tanda ni barulah seorang itu balik. Sunat tak menunjukkan balik. Berkahwin tak menunjukkan balik. Setubuh tak menunjukkan balik. Dia nikah umur 11 tahun. Lepas tu dia setubuh dah tu. Balik tak balik lagi. Setubuh tak menunjukkan balik. Kalau keluar air mani baru menunjukkan balik. Setubuh tak menunjukkan balik. Jawi ataupun bersunat ni tak menunjukkan balik. Tu pecah suara dah, tukar suara. Tak menunjukkan balik pun. Balik ni 3 tanda ni saja. Selagi mana tak berlaku, dia tak balik lagi. Habis sunat dah tu. Habis balik dah. Tak. Sunat tak balik lagi. Sekalipun tubuh dia berubah. Jadi kau besar dah, kau tinggi dah, apa dia ke. Tidak balik lagi. Kecuali 3 benda berlaku, iaitu genap umur 15, keluar air mani dan haid bagi perempuan. Berapa banyak bulu kucing dikira sebagai najis kerana rumah mak saya ada 10 ekor kucing. Bulu rata-rata tepak. Terima kasih. Main dengan 10 ekor, dalam poket piyuh pun ada, buka ni dalam peti pun ada kucing. Penuh dengan kucing, hidup dengan kucing. Dimaafkan kerana kawasan itu terlalu banyak kucing. Maka dimaafkan. Kalau kawasan itu tak ada kucing, maka dimaafkan 2 helai sahaja bulu kucing. Kerana bulu yang bercabuk daripada binatang yang haram dimakan. Kucing ni haram makan. Maka bulu hak cabuk tu najis.
Maka najis tu dikira sedikit kalau 2 helai. Kalau 3 helai dikira banyak dah menurut uruf tu. Nah. Jadi kalau rumah nak 10 ekor kucing, Doraemon pun ada, tak boleh lah najis nah. Dimaafkan. Boleh kau kita baca dalam semaya guna suara angin ustaz. Lagu mana suara angin? Kau guna suara angin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kau guna. Ai suara ni tak erti apa suara angin ni. Hak penting berlafaz. Kalau berlafaz tubik dah bunyi a i u so. Tapi kalau bunyi tu tak tahu tak bawa mana baca Quran lagu tu tak ada lah tu tak sah. Sebab tak bunyi bismillah. Tapi kalau bunyi bismillah tapi slow sangatlah sah hukum dia. Tetapi berlafaz dan dengar pada telinga kita. Suara angin, suara betul tu tubik suara lah, ikut suara angin kau suara gapo dia ikutlah suara kau hidung kau gapo dia. Asal saja tubik suara bunyi bismillah. Slow setara mana pun sah hukumnya nah. Tapi kalau bunyi macam saat ni tak boleh lah. Main gapo dia tak tahu bunyi macam kucing nak beranak tak boleh. Saya nak tanya, kalau kita sedang berhijrah dalam bab pakaian lah, seluar jing, pakaian lama, hok sendak-sendak. Dulu kita boleh tak bagi ke orang ataupun jual, kau kena bakar, kau lagu mana. Sebab bila sipir tu takut jadi teringat mula, tertarik pula nak pakai pakaian gitu. Tengok pakaian tu lagu mana. Kalau boleh digunakan untuk orang, boleh jual. Harus. Misalnya pakaian ketat tu kita jual kot saing kita. Tanya dia, awak apa dia? Saya nak pakai dengan suami saya. Harus? Boleh jual? Tak syarat. Tapi kalau kita yakin, kita jual pakaian itu menyebabkan dia menedahkan aurat di hadapan orang, tak boleh jual lah. Jadi menyokong perbuatan maksiat. Tapi kalau kita ada baju hok seksi-seksi, ambil dulu, kita jual kot saing kita ke, ataupun hadiah ketika dia berkahwin ke, memang dia pakai depan suami dia lah. Maka hukum dia harus, tak ada masalah. Bahkan sunat pula. Isteri ni pakai pakaian yang menyebabkan suami dia suka. Suka selok suami dia kalau pakai pakaian tu. Ustaz, duit ada simpanan dalam beberapa bank. Untuk zakat simpanan, adakah kita perlu campur semua atau bayar ikut jumlah dalam beberapa bank tu? Supaya tolong kaedah ni. Kalau bayar potong menurut bank-bank ataupun campur belakang waksa pun supaya. Yang penting kena waktu bit 1/40 daripada keseluruhan. Gitu. Ustaz, saya ada terpakai kasut diperbuat daripada kulit khinzir. Sekarang dah buai dah kasut tu, apakah perlu sama? Setuh dengan khinzir ataupun babi dalam keadaan kering, tidak perlu sama. Dalam keadaan kering, tak pipi pun tak apa. Tak ada. Tak perlu sama. Tapi kalau dalam keadaan basah, barulah dikira kena sama. Jadi pakai kasut tu lagu mana? Kalau kita pakai dengan stocking lagi-lagi lah tak kena. Kalau kita peluh kau pakai dengan stocking boleh kira lagi. Tapi kalau direct kasut basuh kau kau dia, tu kena sama. Hukum menerima darah daripada orang non muslim, tak apa, darah dia tidak najis. Lepas tu dia makan babi tu. Sudahlah. Dia makan anjing tu, dia makan bangkai tu. Lagu mana darah dia? Darah dia tidak najis. Darah dia bukan najis. Bukan najis besar, bukan najis apa, mughallazah. Najis orang kafir. Najis mughallazah tak? Dia makan babi dalam perut dia, lepas tu waktu bit najis. Tak. Dia kena anjing babi betul, baru mughallazah. Orang hok makan dia tak dikira. Maka kalau dia derma darah orang kafir misalnya, derma darah pada orang Islam, masuk darah dia. Boleh ke tak? Boleh, tak ada masalah apa. Tidak jadi kau najis. Tidak jadi kau najis. Sebab apa? Darah tu najis dah. Darah tu kan najis dah. Maknanya darah tak bersih lah. Darah orang yang bertakwa. Ambil wali. Ambil wali saja demo. Darah bertakwa. Demo tak bertakwa. Jadi kau ya nak pilih darah bersih. Jadi tak jadi kau hukum, tak ada masalah lah. Dari sudut derma orang bukan Islam, derma kepada orang Islam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.